Hai semua, selamat datang ke penerangan kita hari ini. Okey, kita nak terus terjun ke satu topik yang sejujurnya sangat menarik. Hari ini kita akan rungkai satu artikel terbaru yang mengupas tentang calon-calon Perdana Menteri untuk PRU16 nanti. Tapi yang buat artikel ni unik, dia tak tengok dari sudut parti politik biasa tau. Sebaliknya, penulis artikel ni menilai mereka melalui kanta gaya kepimpinan. Fokus utama kita hari ini adalah untuk faham macam mana sumber teks ni mendefinisikan pemimpin yang berprinsip, dan kita akan tengok perbezaan yang sangat ketara antara kepimpinan agresif berbanding kepimpinan yang tenang. Serius, ini satu sudut pandang yang sangat segar untuk kita nilai siapa yang paling layak duduk kat kerusi nombor satu negara tu. Jadi, jom kita mulakan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, ni peta perjalanan kita untuk penerangan hari ni. Pertama, kita kena faham dulu apa kriteria pemimpin berprinsip menurut penulis. Lepas tu, kita tengok pertembungan antara kepimpinan agresif lawan tenang. Seterusnya, kita akan semak penilaian penulis ke atas calon-calon PRU16 dengan hujah khusus untuk Muhyiddin Yassin, dan kita akan tutup dengan formula politik yang penulis ni cadangkan. Jom. Kita terus masuk ke bahagian pertama. Ciri-ciri pemimpin berprinsip. Yalah, nak nilai orang kita perlukan kayu pengukur kan? Jadi, mari kita rungkai apa sebenarnya yang penulis artikel ni kata tentang ciri-ciri pembentuk seorang Perdana Menteri yang benar-benar berwibawa. Berdasarkan artikel ni, nak jadi PM ni standard dia sangatlah tinggi. Penulis bertegas yang jawatan ni bukan untuk siapa yang paling kuat menjerit kat pentas, bukan untuk yang paling agresif, dan confirm bukan untuk orang yang cuma obses nakkan kuasa. Sebaliknya, teks ni kata kita perlukan satu package kepemimpinan yang lengkap dan seimbang. Apa maksudnya tu? Maksudnya pemimpin tu kena ada kesabaran, kewibawaan, keberanian, kebijaksanaan, teguh pegang amanah, tegas dan ada asas keimanan yang kuat. Menurut sumber kita, ini kriteria yang tak boleh kompromi. Sebab kalau tak ada benda-benda ni, seseorang tu mungkin cuma pakar berpidato, tapi belum tentu dia seorang negarawan yang berprinsip. Untuk bagi kita nampak gambaran yang lebih jelas, penulis bagi beberapa contoh sejarah. Penulis senaraikan bekas-bekas Perdana Menteri kita ni sebagai tokoh yang, pada pandangan dia, ada pakej kepimpinan yang menyeluruh dan tak bertindak melulu ikut emosi. Teks ni memang jujur ya, dia akui tokoh-tokoh ni tak sempurna. Ada yang mungkin kurang tegas sikit atau terlalu berhati-hati. Tapi poin utama penulis kat sini ialah kepimpinan mereka semua dibina atas asas pakej lengkap tadi tu, bukan setakat sentimen kosong. Inilah penanda aras yang penulis guna untuk nilai calon zaman sekarang. Okey, seterusnya kita beralih ke bahagian kedua, iaitu konflik utama dalam artikel ni. Kepimpinan agresif berbanding kepimpinan tenang. Ini kunci penting untuk kita faham macam mana penulis sarankan pengundi buat pilihan masa PRU16 nanti. Penulis artikel ni membentangkan dua sisi yang ibarat langit dengan bumi. Di satu sisi, kita ada kepimpinan agresif. Menurut teks, ini jenis pemimpin yang sangat lantang, ayat berbisa dan sangat suka politik konfrontasi serta emosi yang asyik nak defensif memanjang. Kat sisi satu lagi pula, kita ada kepimpinan tenang. Pemimpin macam ni disifatkan sebagai stoik, maksudnya diorang kebal dari provokasi emosi murahan. Diorang cuma fokus buat kerja, tunjuk hasil konkret dan yang paling penting, diorang ada keyakinan diri yang cukup tinggi sampai tak rasa perlu nak perjelaskan setiap tindakan diorang. Dan ya, penulis letakkan gaya kepimpinan tenang ni sebagai standard emas. Kat sini, teks tu bagi satu amaran yang agak keras. Artikel ni berhujah, bila negara dipandu oleh nafsu politik, di mana pemimpin rasa kuasa dan duit tu segalanya, negara akan jadi sangat rapuh. Malah, teks ni merujuk kepada krisis keyakinan zaman pentadbiran Najib Razak sebagai satu pengajaran sejarah yang pahit. Penulis beri amaran, gaya agresif kalau tak ada kebijaksanaan selalunya akan bawa kepada sindrom cakap tak serupa bikin dan janji tinggal janji. Teks tu gelarkan benda ni sebagai retorik yang dibalut dengan hipokrasi. Saya suka sangat metafora yang teks ni guna. Manusia lebih mudah melihat kilauan kaca daripada menilai intan yang tersembunyi. Mendalam kan? Penulis guna ayat ni untuk terangkan satu realiti yang agak tragis. Kenapa pengundi selalunya mudah terpesona dengan retorik yang bising berbanding kualiti kerja yang senyap. Bila beratu pertempuran antara pemimpin agresif dengan yang tenang, selalunya yang agresif tu menang sorak sebab diorang berkilau macam kaca kan? Walhal kualiti sebenar ibarat intan tu pengundi terlepas pandang. Okey, sekarang mari kita ke bahagian ketiga. Macam mana pula penulis artikel ni nak aplikasikan kerangka kaca lawan intan tadi kepada calon-calon yang disebut-sebut bakal jadi PM untuk PRU16? Jom kita tengok. Mari kita bedah siasat jadual rumusan penulis ni satu-satu. Pertama, Dr. Samsuri. Menurut teks, beliau ni dipuji sebab imej bersih dan sangat berdisiplin. Tapi penulis rasa pengalaman beliau di peringkat nasional belum cukup masak lagi. Jadi, penulis syortkan beliau jadi timbalan Perdana Menteri dulu. Kedua, Hamzah Zainuddin.
Berdasarkan kriteria teks tadi, penulis tak syorkan beliau sebab gaya beliau dinilai terlalu berretorik, keras dan konfrontasi, lebih kepada emosi politik berbanding kebijaksanaan. Dan yang terakhir, Muhyiddin Yassin. Penulis menilai beliau ada pakej yang paling lengkap, sangat tenang dan cuma fokus pada hasil. Jadi, penulis letakkan beliau sebagai pilihan utama untuk jawatan Perdana Menteri. Masuk ke bahagian keempat. Alang-alang tu, mari kita selami lebih dalam sikit hujah penulis ni. Kenapa penulis bagi sokongan yang sangat kuat untuk Muhyiddin Yassin sebagai calon ideal? Secara ringkasnya, penulis bina hujah ni atas 4 sebab utama. Pertama, bab pengalaman. Ini memang tak boleh dibeli. Beliau dah tadbir negeri, pegang kementerian-kementerian penting dan pernah pun jadi PM. Kedua, track rekod beliau masa buat transformasi besar kat Johor dulu. Tapi yang paling penulis tekankan ialah poin ketiga dan keempat ni, pendekatan stoik beliau. Teks tu berhujah yang Muhyiddin ni bukan jenis pemimpin yang layan provokasi sembrono atau nak melatah balas serangan musuh. Beliau tolak politik emosi dan biar je hasil kerja beliau yang berbicara. Dan kat sinilah penulis buat satu perbandingan yang sangat direct. Teks ni bagi penilaian yang agak kritis tentang Perdana Menteri sekarang iaitu Anwar Ibrahim. Penulis dakwa gaya Anwar cenderung kepada politik konfrontasi, terlalu banyak menjawab, terlalu banyak menyerang, seolah-olah kena sentiasa buktikan sesuatu. Penulis kemudian membezakan gaya ni dengan Muhyiddin Yassin yang teks tu sifatkan sebagai pemimpin yang cukup yakin, tak rasa perlu nak asyik defensif dan hanya fokus jalankan tanggungjawab. Sekali lagi, ni nak tegaskan poin utama artikel tentang kepimpinan agresif lawan kepimpinan tenang. Akhir sekali, berdasarkan semua kriteria dan analisa yang panjang lebar ni, bahagian kelima, formula PRU16 yang dicadangkan. Mari kita tengok apa pelan induk yang dicanang oleh penulis ni. Inilah dia Grand Formula yang teks ni cadangkan untuk pastikan masa depan Malaysia lebih stabil. Langkah nombor 1, lantik Muhyiddin Yassin sebagai PM untuk terus bagi negara suntikan kestabilan dan pengalaman yang solid. Langkah nombor 2, naikkan Dr. Samsuri sebagai timbalan Perdana Menteri. Strategi penulis ni sebenarnya agak bijak kan? Dia nak gabungkan pengalaman orang lama yang dah terbukti dengan tenaga bersih muka baru. Ini akan bagi Dr. Samsuri ruang dan masa untuk belajar selok-belok peringkat nasional sebelum betul-betul bersedia ambil alih negara satu hari nanti. Jadi sebagai penutup, artikel ni tinggalkan kita dengan satu persoalan yang wow, sangat provokatif dan buat kita berfikir. Teks ni melihat PRU16 nanti bukan setakat perlawanan bendera parti tau, tapi pertemuan antara dua prinsip asas kepimpinan tu sendiri. Soalannya, adakah pengundi kita akan terpesona dengan kilauan kaca daripada retorik yang agresif dan bising? Atau adakah kita dah cukup matang untuk nampak dan pilih intan yang tersembunyi, iaitu kestabilan pakej pemimpin yang tenang dan fokus bekerja? Ni memang ujian sebenar untuk pengundi berdasarkan piawaian penulis artikel ni. Sesuatu yang patut kita sama-sama perhatikan nanti. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak sebab sudi dengar penerangan hari ini dan kita jumpa lagi di lain masa.